inilah hasilnya tuaian hari ini. Tuaian daripada 5 perdu ataupun 5 batang ubi kayu pada pagi ini. Itu adalah pucuknya, agak kecut sikit tapi boleh dimakan lagi. Ini adalah hasilnya, dan ini adalah batangnya yang boleh dijadikan semaian semula lah, yang akan disemai semula. Caranya mudah sahaja ya. Kadang-kadang satu tips yang perlu Tok Ki bagi tahu, ubi kayu ni tidak boleh dicucuk ke tanah inverted. Dia tidak akan tumbuh kalau dia cucuk terbalik ya. Dia mesti pucuk ke atas dan akar bahagian akarnya ke bawah, pangkal lah ke bawah. Pangkalnya dicucuk. Jadi kadang-kadang kita keliru yang mana pangkal, yang mana pucuk, kan? Jadi tips untuk mudah adalah dengan meninggalkan sedikit ranting tu. Ranting tu itu petandanya dia di bahagian daun lah, bahagian berpucuk. Jadi pacakkanlah bahagian pangkal tu ke tanah, insya-Allah dia akan untuk tuaian ini adalah tuaian kali ketiga, musim ketiga ubi ini, daripada pokok yang lebih kurang besar sebesar itu. Tu dia. Lebih kurang begitu. Jadi tidaklah ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang sederhana saiznya. Kalau tengok pada tuaian yang pertama dulu, dia agak lebih gemuk lagi. Mungkin dia dapat baja lebih banyak. Setelah 3 kali pusingan, nyatalah bahawa baja itu makin berkurangan. Jangka masa daripada waktu kita menanam ataupun menanam benihnya, waktu yang paling baik untuk menuainya adalah lebih kurang daripada antara 7 bulan ke 8 bulan lah. Kalau kita tuai terlalu awal, hasilnya akan kecil sedikit. Dia agak kecil sedikit sebegini. Dia kecil ya. Ini ya. Ini kecil. Tetapi kalau kita tuai pada waktu dia benar-benar sudah matang, dia begini. Dan kita tidak boleh biarkan dia lama sampai 10 atau 11 bulan. Itu namanya ubi kayu. Bila dia umurnya sudah sampai 11 ataupun 10 bulan lebih ke 11 bulan, dia akan menjadi kayu. Ini ubinya akan menjadi kayu dan tidak boleh digunakan lagi. Dia keras. Itu orang kata ubi kena cabut cepat, kalau tidak dia jadi kayu. Ni. Saya suka menanam ubi kayu ni sebab dia memberi kanopi yang sederhana dan tidaklah susah sangat untuk diuruskan. Sebab dia kanopi yang sederhana, dia tidak terlalu tinggi. Kalau kita hidup berjiran, contohnya duduk di tanah lot kan, jadi dia tidak mengganggu jiran dan daunnya tidaklah begitu banyak luruh kan. Kadang-kadang kalau kita tengok daun bunga kertas pun lebih banyak luruh pada musimnya. Jadi itu dia ya. Kan? Yang di ujung sana, di depan jalan sana, itu adalah induk kepada ubi-ubi ini. Yang ni Tok Ki tanam, memang tanam di luar pagar, memang dia besar dan itulah induknya. Sekiranya kehabisan benih, kita ambil daripada induknya. Kalau kita tengok dari segi kanopinya, kanopi ni agak tinggi. Kalau kita boleh letakkan pangkin untuk rehat pun boleh lah, tapi tidaklah begitu ya. Tu agak tinggi. Di depan tu betik. Baik, itu dia cerita ubi kayu kan. Jadi dan dia tidak memerlukan kawasan tanah yang luas kan. Dalam tanah lot 55, 85, 50, 60, mana ada 65, 55, 45 pun boleh. Kalau kita buat rumah sederhana saiz, maka kita boleh tanam. Yang ini nampak, ini baru ditanam dan kebetulan dia agak dengkel, maka nampak. Ini yang ini dah rasanya dalam 6 bulan lah ni. Ini dalam 6 bulan. Tu dia. Baik ya.
Kanopinya boleh melindungi kita daripada satu sinaran terus cahaya matahari ke dalam bilik, kan. Kemudian tu dari pandangan orang luar pun, kan. Macam tu. Tak ada dah, semua dah. Ini yang mudah-mudah je. Tok Hakim main-main aja ni tau. Tengok tanam macam tu je, letak-letak macam tu pun insya-Allah dia hidup lah, kan. Macam ni kan, dia hidup. Ini yang baru. Ini rasanya tuaian kedua itu. Tuaian yang kedua baru benih ditanam semula. Tapi ialah antara tuaian kedua dan tuaian pertama itu dan ketiga dia ada overlap lah, dia ada overlap sikit, kan. Jadi begitulah ceritanya ubi kayu. Tak tahu berapa kilo tu, tak timbang pun, tapi insya-Allah bolehlah dijadikan juadah. Siapa yang ingin mencuba, silakan. Tak ada kontroversi, steady. Okey, terima kasih.